Kita sambung dengan surah tafsir surah An-Nur hari ini. InsyaAllah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu dari subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sah pentadbiran Gamanul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Akhad Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, kita maraton terus tafsir surah An-Nur ini. Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Dan berbuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia puan moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gemar Nur Iman dan seluruh para AJK-nya dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Hari ini kita nak sambung muka surat 124. Jadi kita lihat pada muka surat 124. Yang di kitab tengok muka surat 124. 124. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat, hari ini kita nak masuk ambil baris yang kedua daripada atas. Dan baris yang kedua daripada atas, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Yang bermaksud, dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya pada dunia dan akhirat dengan ampun dan maaf, nescaya kena akan kamu pada barang yang kamu sesat padanya. Hadis ifki itu azab yang besar pada akhirat. Okey, baik.
Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak sambunglah ayat kisah yang berkaitan dengan satu peristiwa yang dahsyat yang berlaku di zaman Nabi SAW. Itu peristiwa hadis Al-Ifki. Yang ini cerita dusta, pendustaan, fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi pada ayat yang lepas kita dah baca dengan panjang lebar berkaitan dengan kisah hadis Al-Ifki ini. Yang mana kita melihat sejarah ini bagaimana golongan munafikin, orang-orang munafik yang telah mencipta fitnah ini. Dan mereka mencipta fitnah ini dan mereka sebarkan kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Maka menyebabkan ada segelintir orang yang beriman percaya pada fitnah tersebut. Bahkan mereka juga menyebarkan fitnah itu. Ini dia. Bila berlaku sedemikian, para muslimin dan muslimat, ini satu ujian yang besar yang melanda kepada keluarga Nabi SAW. Jadi tujuan musuh Islam buat macam tu pasal apa? Tujuan orang munafik buat macam tu pasal apa? Sebab mereka ni nak menjatuhkan maruah keluarga Nabi SAW. Tujuan mereka ni supaya orang Islam ni, orang beriman tidak yakin ataupun nak menggoyangkan keimanan orang-orang yang beriman terhadap kebenaran kerasulan Nabi SAW. Ini dia. Ini antara bentuk-bentuk kejahatan, tujuan kejahatan orang munafik pasal apa mereka mengadakan fitnah yang sebegitu. Dan memang fitnah ini amat dahsyat, berjalan lebih daripada sebulan. Macam-macam yang berlakulah selama sebulan itu. Menghinggakan para sahabat Nabi berpecah pada 3 golongan. Menghinggakan para sahabat Nabi ada yang bergaduh antara mereka. Menghinggakan Aus dan Khazraj hampir berpecah belah. Dan sebagailah para muslimin dan muslimat. Maka nak kata dahsyatlah fitnah ini. Baik. Jadi bila turun ayat dan surah An-Nur ni, maka Allah Ta'ala membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya Allah Ta'ala sendiri yang mensucikan Aisyah, yang mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Jadi pada saat itu, sedarlah orang-orang yang beriman, yang mana sungguh Aisyah benar-benar telah difitnah. Jadi ada di antara orang yang beriman itu yang percaya pada fitnah tersebut, yang menyebarkan fitnah tersebut, maka riwayat yang terkenal menyatakan mereka dikenakan hukuman qazaf. Dirotan sebanyak 80 kali rotan dan mereka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang lepas Allah tunjukkan pada kita, Allah beri petunjuk pada kita macam mana kalau sekiranya perkara yang sama berlaku kepada kita. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah beri pada kita satu petunjuk panduan daripada Allah kepada kita ni. Macam mana kalau sekiranya datang fitnah tu kepada kita. Fitnah tu sampai pada kita, macam manakah cara kita nak hadapi, apakah tindakan kita menghadapi fitnah tersebut. Baik. Jadi yang pertama yang kita ingat, kita sebut balik yang pertama, iaitu kata Allah, bila saja datang fitnah-fitnah macam tu, yang melibatkan manusia yang beriman kepada Allah, tak kiralah laki-laki atau perempuan, maka kita ni, tindakan yang pertama kita terus kita menolak fitnah tersebut. Itu dia. Terus kita menolak fitnah tersebut. Datang pada kita fitnah ni, cerita pasal yang tak elok pada kawan kita, cerita pasal yang tak elok pada sahabat kita. Padahal kita kenal sahabat kita ni amat baik, seorang yang beriman, yang taat pada Allah. Dia baik dengan diri dia sendiri, dia baik dengan keluarga dia, dia baik dengan masyarakat, dengan sahabat-sahabat komuniti. Maka dia seorang yang baik dengan Allah, yang taat pada Allah.
Tiba-tiba datang cerita yang buruk pasal dia. Tiba-tiba datang cerita yang bukan-bukan pasal dia. Bila datang cerita macam tu, kita terus anggap ini hadza ifkun mubin. Ini tipu yang jelas ni. Ini dusta yang nyata ni. Ini semuanya fitnah ni. Itu dia. Jadi maknanya ini tindakan yang pertama kita. Ini Allah ajar kita. Datangnya fitnah terhadap orang baik, ini tindakan yang pertama kita. Kita kata ini tipu. Ini tak betul. Ini fitnah terhadap sahabat aku. Ini fitnah terhadap orang baik ni. Ni dia. Terus kita tolak. Ini cara yang pertama kata Allah. Baik. Adapun cara yang kedua kata Allah, datangkan bukti atau saksi. Bila saja datang fitnah pada kita, orang tu duk desak. Kata ini sungguh ni cerita ni. Kita kata tak, engkau tipu. Dia tu orang yang baik. Dia tu orang yang beriman, yang taat pada Allah, baik dengan family dia. Takkan dia nak buat benda-benda macam tu. Kita duk pertahan kawan kita ni, yang kena fitnah ni. Tapi yang kawan yang bawa fitnah ni, masih duk kata lagi, betul. Ini cerita betul. Tu dia. Ini cerita betul ni. Sungguh dia buat benda macam tu. Duk cerita desak-desak. Okey, Allah kata kalau macam tu yang kedua, minta dia bawa saksi. Datangkan saksi, datangkan bukti yang menyatakan cerita yang kau betul tu, yang cerita yang kau cerita tu betul. Datangkan saksi, datangkan bukti. Itu dia. Ini cara yang kedua kata Allah. Mestilah datangkan saksi. Kalau melibatkan kata perzinaan tadi, kalau dia kata kawan ni berzina sekian-sekian, dia kena buat 4 orang saksi. Tu. Bukan sebarangan tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau ia melibatkan perbuatan zina, maknanya dia memfitnah orang tu melakukan perzinaan. Bila dia kata macam tu, maka wajib padanya mendatangkan 4 orang saksi. Itu dia. Kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka kazaf ke atasnya 80 kali sebatan. Mana dosa besar lah dia. Kita dah baca kan hadis Nabi SAW yang Nabi kata di antara perkara yang membinasakan ijtanibus sab'al mubiqat. Antara perkara yang membinasakan. Antaranya apa? Al-qadhfu, kata Nabi. Qadhful muhsanat. Maknanya menuduh zina. Maka ini termasuk dosa yang besar dan membinasakan manusia itu. Itu dia. Jadi Allah sebut pada ayat lepas ni kita baca, fa idza lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahumul kadzibun. Kata Allah, kalau orang tu tidak mendatangkan 4 orang saksi, tidak mendatangkan bukti, maka orang itu kata Allah tergolong daripada orang yang berdusta di sisi Allah. Itu. Jadi maknanya kaedah yang kedua kata Allah, mari mana bukti. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, ayat yang kita baca ni, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Dan jika tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmatnya pada dunia dan akhirat. Maknanya apa para muslimin dan muslimat? Allah kata walaula fadlullahi alaikum. Dan jika kerana, macam ayat ni kita dah sebut, jika tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmat Allah di dunia dan akhirat. Ni Allah nak beritahu ni. Allah nak beritahu macam mana ni. Sebenarnya yang kata fitnah ni benda besar, benda berat. Benda besar, benda berat yang boleh menghancurkan kita. Tapi Allah kata pada ayat ni, sekiranya jika tidak kerana, saya nak susun ayat ni macam mana jika tidak kerana lah kot, walaula fadlullah ni, dan jika tidak kerana kurniaan Allah. Okey kot saya punya susunan bahasa tu. Saya takut tak tepat je susunan bahasa tu. Saya faham ayat ni tapi nak cerita ke orang ni takut orang tak faham pula. Baik. Dia kata sini dan seandainya bukan kerana kurniaan. Boleh lah.
Jadi maknanya jika tidak kerana kurniaan Allah. Jika bukan kerana, boleh juga kalau bukan kerana. Kalau bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Maknanya apa? Kalau tidak ada kalau tidak ada kurniaan Allah ke atas kita, kalau tidak ada rahmat Allah atas kita dunia dan akhirat ni, apa yang berlaku? Allah kata sini, lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Nescaya kena akan kamu pada barang yang kamu sesat padanya. Hadis ifki itu azab yang besar pada akhirat. Tu. Lamassakum fima afattum fihi azabun azim, kata Allah. Jika tidak kerana kurniaan Allah, rahmat Allah. Mana kalau tidak ada kurniaan Allah ke atas kita, kalau tidak ada rahmat Allah ke atas kita, pastilah kita ni apa akan jadi? Kita akan, manusia ini yang terlibat dengan fitnah ini akan disapu, akan disentuh dengan azab neraka Allah yang amat dahsyat. Azab Allah yang amat dahsyat. Lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Dia kata sini nescaya kena akan kamu pada barang yang kamu sesat padanya. Tu dia. Maknanya akan disentuh pada kamu ni. Akan disentuh pada kamu pada barang yang kamu sesat padanya. Maknanya yang kamu duk sebar fitnah-fitnah ni, azabun azim. Kamu akan dapat azab yang cukup dahsyat. Maknanya Allah nak kata kalau tidak ada kurniaan Allah, tidak ada rahmat Allah, pasti manusia ni akan dikenakan azab Allah di dunia dan akhirat. Itu dia. Jadi ulama tafsir kita ni kata, dia kata apa? Dia kata rahmatnya pada dunia dan akhirat dengan ampun dan maaf. Itu ini kata. Maknanya para muslimin dan muslimat, kurniaan Allah pada kita ni, rahmat Allah antaranya apa? Iaitu keampunan dan kemaafan. Maknanya Allah Ta'ala merahmati kita manusia ni dengan Allah beri keampunan pada kita. Maknanya muslimin dan muslimat, kalau sekiranya manusia ni duk berdegil dengan fitnah tak habis-habis ni, duk cerita macam-macam tak habis-habis ni, tak habis-habis nak fitnah sana, fitnah situ. Sebab sekarang ni kan orang kata mudah benar nak fitnah orang kan. Sekarang ni senang sangat nak fitnah orang kan. Kita viral je jadi fitnah macam-macam. Tu dia. Kadang-kadang kalau kita buka Facebook, kita buka lain-lain lah. Apa TikTok ke, kita buka macam-macam. Jadi kebanyakannya cerita-cerita yang macam tu lah. Cerita-cerita sensasi yang melibatkan maruah orang, yang melibatkan rumah tangga orang, yang melibatkan keaiban orang, yang melibatkan macam-macam. Jadi para muslimin dan muslimat, dan kebanyakannya adalah fitnah berlaku. Jadi fitnah ni benda yang besar, bukan benda kecil. Fitnah Dajjal. Dajjal. Baik, jadi muslimin dan muslimat nak kata, yang kata fitnah tu bukan benda yang kecil, benda besar. Dia melibatkan maruah orang. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kita duk cerita pasal hadis ifki ni. Sampai Sayyidatina Aisyah menangis. Tak renti-renti menangis itu. Tu dia. Sampai Abu Bakar pun takut tengok. Takut Aisyah ni kena serangan jantung. Risau tengok. Sebab nangis tak renti-renti. Pasal apa? Ni melibatkan maruah. Fitnah-fitnah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita boleh bayangkan macam mana kalau perkara tu berlaku ke atas kita. Kita punya jaga maruah kita. Kita punya jaga hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Kita bersungguh melaksanakan perintah Allah, buat kebaikan macam-macam. Tiba-tiba orang fitnah kita. Itu dia.
Orang kata kita ni begini-begini di belakang kita kan. Kita tak tahu tak apa, kita tahu akhirnya orang kata gitu. Jadi menyebabkan benda tu memang jatuh maruah kita, jatuh kehaiban kita. Kita rasa malu. Kita dah jumpa orang pun rasa malu, kita nak bersembang dengan orang pun rasa segan. Kita dah malu nak bercampur dengan masyarakat pasal difitnah macam tu. Tu dia. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Ramai beri salam Waalaikumsalam. Baik, jadi para muslimin dan muslimat itu nak sebut. Jadi kerana itu kata Allah, benda ni benda besar, bukan benda kecil. Tapi oleh kerana ada kurniaan Allah ke atas kita, rahmat Allah ke atas kita dengan Allah berikan keampunan, apa ni? Bagaimana? Apa soalan tadi? Cepat pernah hilang soalan. Bagaimana kalau ibu yang buat fitnah? Dia tak kira kan. Siapa saja buat fitnah tak kira. Bila melibatkan fitnah siapa saja, dia berdosa besar. Itu tak kira lah. Walaupun mak ayah sendiri yang memfitnah anak-anak dia. Itu. Yang menyebabkan anaknya rasa malu, anaknya jadi down, macam-macam kan. Itu. Jadi apatah lagi kalau keluar daripada mulut mak ayah, berat tu. Tu dia sangat memberi kesan kepada anak-anak. Yang kita cerita, saya cerita dalam grup ni kot. Yang keluar beberapa hari lepas kan. Ada kes anak bunuh mak ayah tu. Anak bunuh mak ayah. Tapi asalnya orang Hindu kot, tetap saya lah. Kita tengok dia gambar tu. Tapi yang kita nak cerita ni, pasal apa dia bunuh mak ayah dia? Sebab mak ayah dia duk kata dia daripada kecil. Kata apa? Kata ni engkau ni tak pernah beri untung lah pada keluarga. Gitulah kot. Mak ayah ni duk kata engkau ni tidak pernah membanggakan kami. Lebih kurang gitulah. Duk kata begitu kan anak dia kecil. Sampai ke besar kata macam tu, akhirnya anak tu meletup. Meletup sebab anak tu kecewa, down lah bila mak ayah kata macam tu. Jadi anak tu meletup, akhirnya dia bunuh mak ayah dia. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Na'udzubillah. Para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Keluarkan dalam berita, saya tengok dalam Facebook lah. Dia duduk lalu cerita tu kan. Itu. Jadi maknanya kalau keluar daripada mulut mak ayah fitnah tersebut terhadap anak-anak, lagi berat dosanya. Lagi memberi kesan yang buruk pada anak-anak dia. Anaknya sangat down, amat kecewa, amat sedih lah. Jadi mak ayah macam ni kena bertaubat pada Allah. Sebab Nabi kata ada mak ayah deraka pada anak, ada. Nabi sebut dalam hadis kan. Jadi mak ayah macam tu lah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, pokok pakai nak sebut tadi, apa saja fitnah ni hindarkan. Kalau kita pernah terlibat dengan fitnah, minta ampun pada Allah. Ni Allah janji pada ayat ni. Ada kurniaan Allah atas kita, ada rahmat Allah. Maknanya minta ampun pada Allah. Ni. Kalau pernah terlibat fitnah-fitnah orang, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Dan kalau fitnah tu dah tersebar, minta maaf pada orang tersebut. Ni. Itu je cara dia. InsyaAllah bila kita bertaubat sungguh pada Allah, minta maaf pada orang tersebut, Allah akan ampunkan kita. Allah akan selamatkan kita daripada azab Allah. Ni kata rahmat Allah ni pada kita ni, Allah masih bagi can pada kita. Yang penting tinggalkan dosa fitnah itu, yang penting bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tu kena ingat tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jangan fitnah walaupun pada sesiapa sekalipun, jangan. Baik. Kemudiannya firman Allah Ta'ala, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. Ketika kamu sebut akan dia dengan lidah kamu, jadi cerita akan dia oleh setengah daripada setengah. وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Dan kamu bercakap-cakap main dengan mengolok-olok kamu barang yang tiada bagi kamu dengannya ketahui. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Dan kamu sangka akan dia mudah tiada berdosa padanya, dan ia pada Allah sangat besar dosa. Baik, apa maksud pada ayat? Allah kata, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ.
ketika kamu duk sebut akan dia tentang fitnah ni dengan lidah kamu, mana kamu duk cerita pasal fitnah ni di antara kamu, duk sebar lah, kamu duk viral ni, duk balas balik, duk sebar viral, duk sebar-sebar gitulah akan fitnah ni. Dan bila duk sebar-sebar macam tu, duk main fitnah macam tu, duk cerita ke orang fitnah ni, duk sembang orang pasal fitnah ni macam sembang biasa je. Ni duk sembang ni, duk cerita macam sembang cerita macam biasa, macam tak ada apa ni. Duk sembang pasal maruah orang, duk sembang pasal jatuhkan aib orang, duk cerita benda tu sembang macam biasa, tak ada apa. Maka Allah kata ayat ni, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun. Dan kamu bercakap ni, kata Allah, kamu duk sembang-sembang ni, kamu cakap-cakap ni, dengan kamu duk main-main, mengolok-olok ni, kan? Kamu bercakap, kamu mempermainkan orang ni dengan lidah kamu, dengan perbuatan kamu ni, padahal yang kamu kata ni kamu tak ada ilmu pun pasalnya, ataupun kamu tak ada pengetahuan pun pasalnya. Mana kamu pada ceritalah, pada reka lah. Itu dia. Kamu dah cerita pada seseorang hal orang ni, padahal kamu tak tahu pun hal dia yang sebenar macam mana. Kamu tak tahu pun. Kamu hanya tengok dengan mata kasar je. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Kan ramai orang macam tu. Dia tengok dengan mata kasar. Dia judge orang dengan mata kasar dia je. Tu. Dia nampak je orang macam tu. Tu dia buat kesimpulan. Bagian-bagian kesimpulan dia. Tu dia. Nampak je orang macam ni, dia buat kesimpulan. Tu. Padahal dia tak kenal pun orang tu siapa. Dia tak kenal pun sifat orang yang, sifat sebenar orang tersebut. Dia tak tahu pun, kata Allah. Kan ramai orang macam ni, ramai. Muslimin dan muslimat. Orang hari ni dia buat macam mana? Dia takat gambar kan. Dia takat gambar, lepas tu dia sebar. Dia kata apa? Lihatlah. Biarlah gambar yang berbicara. Begitu. Bunyi pun sedap kan. Tu dia. Dia sebar gitulah. Dia sebar gitu, dia kata tengoklah, cukuplah gambar yang berbicara. Itu dia. Ini masalah muslimin dan muslimat. Apa yang semalam duk tengok dia tengok Facebook, orang cerita tengok gambar apa, ada pemain bola sepak makan dengan perempuan ke apa benda tah. Bukan isteri dia ke, saya tak tahu lah, bukan isteri ke saya tak tahu, saya tak baca. Nampak tajuk je malah nak baca. Tapi nak kata itulah, orang dah sebar lah tengok, orang ni macam ni kan. Kita pun tak tahu siapa perempuan tu bukan isteri dia ke, anak dia ke, kan, adik-beradik dia ke, kita pun tak tahu. Tapi nak kata disebarkan gambar macam tu dah cukup. Dah cukup, sebar habis-habisan ni dah cukup. Akan menimbulkan spekulasi dalam masyarakat. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Serta Islam mengajar kita ni, orang beriman ni, elakkan membuat sesuatu perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Tu dia, elakkan. Memang benda tu tak salah, kita tak salah, tapi ulama pesan, cuba elakkan perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Tu dia. Macam saya ingat ada seorang ustaz ni, dia bagi contoh kan, dia dengar ceramah dia dulu. Ustaz ni, dia kata contoh, kita pergi masjid. Kita pergi masjid nak semayang berjemaah. Bila nak semayang berjemaah tu, kemudiannya masuk masjid, dekat depan pintu masjid itu ada kertas. Kita pun ambil kertas. Bila ambil kertas, dapati kertas apa? Kertas orang tikam nama ekor. Contoh, orang tikam nama ekor, kata ustaz ni lah. Dia kata, dia nak bagi contoh ni. Kita masuk masjid, tiba-tiba dekat pintu masjid ni ada kertas orang tikam nama ekor. Kertas mungkin jatuh ke, mungkin bukan dekat masjid itu, mungkin kertas tu jatuh kat luar masjid, kena tiup angin ke apa, kemudiannya sampai kat depan pintu masjid. Jadi orang ni, fulan bin fulan ni ambil kertas tu, dia tengok kertas apa ni, ni kertas nama ekor ni, dia nak buang, tapi nak semayang kan, tak sempat nak buang lah, dia pun lipat-lipat letak dalam poket dia, poket atas ni. Tak ke poket atas ni. Tu. Niat dia memang nak buang. Itu dia.
Tapi tak sempat sebab solat dah start kan. Lepas tu dia pun solat. Dia masuk soft. Dia masuk soft tu, rapat soft. Kemudian solat. Bila solat tu masa sujud tu. Masa sujud, tiba-tiba ketah tu jatuh. Tu dia. Ketah tu jatuh, tergolek-golek masa sujud. Bila terjatuh, tergolek-golek, terbuka ketah tu. Terbuka ketah tu, nampaklah cerita nombor ekor. Orang sebelah tengok semayang ni. Kan? Orang sebelah nampak masa duduk antara dua sujud tu nampak kan. Ni ketah apa ni? Keluar daripada kawan ni, ketah ni. Dia tengok, ini ketah nombor ekor ni. Orang tengah semayang tengok ni. Kan? Jadi apa yang berlaku? Orang yang sebelah-sebelah ni akan fikir, kan, Mamat ni main nombor ekor ni. Semayang tapi main nombor ekor. Apa cerita ni? Tu dia. Jadi ini nak kata, contoh ulama kata, muslimin dan muslimat, kita orang beriman, cuba elak daripada berlaku perkara macam tu. Ni dia. Dan elakkan berlaku perkara macam tu. Mana elakkan daripada berlaku benda yang boleh menimbulkan fitnah. Tu. Kita tak bersalah dalam hal ni. Kita cuma ambil tadi, kita nak buang kertas tu. Tapi tak sempat, kita letak dalam poket. Tapi malangnya masa sujud solat, kertas tu jatuh. Bila jatuh dia terbuka, orang pakat tengok nampak, ni kertas nombor ekor. Orang terus akan fikir, dia ni semayang tapi main nombor ekor. Ni dia. Sebelum pergi masjid, tikar ekor dulu. Baru pergi masjid. Apa cerita ni? Orang fikir macam tu. Faham tak? Muslimin dan muslimat. Kita tak faham? Faham tak ni? Faham Ustaz, Faham, insyaAllah. Ustaz, faham. Alhamdulillah, faham. Jangan tak faham lah. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, itu dia. Ni. Macam seolah-olah juga ada yang kata, bagi contoh, dia kata apa kita ni ustaz, contoh kita ni ustaz. Kita ustaz, para muslimin dan muslimat nak pergi minum kat satu kedai. Tah kedai ni dia pergi guna cawan, orang kata apa, cawan gelas besar. Gelas besar ni, gelas ni biasa orang guna untuk apa? Untuk isi arak, minum arak lah gelas besar ni. Tu dia. Tapi gelas ni kira bukan gelas arak. Mungkin orang tu dah basuh bersih ke apa dah semualah. Dah jadi halal lah gelas tu. Tapi gelas tu macam gelas arak. Jadi ustaz ni order apa? Ada order teh ais. Contoh. Jadi gelas tu macam gelas arak. Order pula air teh ais. Tu. Jadi bila air tu sampai depan ustaz tu, orang pakat tengok, ustaz ni minum bia ke apa? Tu pasal apa? Gelas tu gelas arak. Dan air pula teh ais, nampak macam bia. Jadi menimbulkan fitnah benda tu. Jadi ulama pesan benda macam tu kita elakkan. Tu. Kita tak salah. Tak berdosa kita ni sebenarnya. Cuma ulama pesan benda macam tu, boleh jadi macam tu, kita elakkan. Tu. Faham tu? Ni muslimin dan muslimat. Sebab orang akan mengata benda tu. Kalau orang yang berilmu, dia faham dah, dia kata dia tahulah kan, dia kata ini bukan apa ni kan, kebetulan je kan, dia tahu. Kalau orang yang sentiasa bersikap baik kan, okey je. Masalah ada ramai orang yang sentiasa bersikap negatif. Itu masalah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau hati yang macam mana ya? Kalau hati kita yang mengata atau fitnah, macam mana nak buat tu Ustaz? Hati yang mengata. Mana hati hati kita. yang Dalam kita hati. Kita tengok, lepas tu hati berkata-kata macam tu. Betul Jadi Ustaz. jadi para muslimin dan muslimat, kalau hati berkata-kata, itu pada masa itu kita dengan Allah Ta'ala. Jadi pasal itu kita segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun. Minta ampun. Itu kita dengan Allah lah pada masa itu. Tapi kita mengata orang tu Ustaz dalam hati kita. Ya, memang ada hati kita minta ampun pada Allah lah. Walaupun kita mengata orang tu. Sebab kita tidak meluahkan benda tu pada orang lain. Bila meluahkan pada orang lain, itu yang jadi makin teruk. Jadi fitnah lagi besar dan sebagainya. Yang tu kena minta maaf lah dengan orang tu. Tapi kalau kita di hati saja, cukup dengan kita minta ampun pada Allah, banyakkan istighfar pada Allah. Dan kalau kita rasa kita minta maaf dengan dia, boleh minta maaf, pergilah minta maaf. Tak ada masalah benda tu. Kita rasa tak sedar hati kan. Kita rasa, aduh bersalahnya aku. Tak apa minta maaf dengan dia, tak apa.
Ataupun kita buat baik dengan dia berterusan, insya-Allah tak ada apa benda tu. Yang penting kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey Jadi Itu consider fitnah juga ke Ustaz? Kalau dalam tidak. Dia kata? bukan dikira fitnah benda tu. Fitnah tu bila kita cerita ke orang. Fitnah tu bila cerita rekaan kita, sangkaan kita cerita dekat orang. Itu jadi fitnah. Ni dia. Adapun yang di hati tadi bukan sampai ke tahap fitnah lagi. Sebab tu kita sebut tadi cukup memadai kita minta ampun pada Allah saja. Cukup. Kasih Itu dia. Okey, sama. Jadi muslimin dan muslimat, Allah kata, kamu dah kata ke orang padahal kamu tak tahu pasal dia pun. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Tengok. Dan kamu sangka akan dia mudah, tiada berdosa padanya. Dan ia pada Allah sangat besar dosa. Tengok. Pasal siapa orang buat macam tu? Sebab Allah kata, setengah orang, dia sangka cerita fitnah ni benda kecil. Dia kata, alah, biasalah tu kan. Dia rasa benda-benda macam ni biasalah, kan, biasa. Dia rasa benda tu kecil. Padahal kata Allah di sisi Allah besar, bukan kecil. Wa huwa 'indallahi 'azim. Dan dia di sisi Allah tu besar. Besar, dosa besar. Ni, orang kita hari ni, dia suka viral fitnah. Pasal apa? Dia rasa benda tu kecil. Dia rasa benda tu biasa je. Dah macam jadi, orang kata apa, macam jadi adat kebiasaan dah. Bagi orang ramai hari ni. Dia kata benda tu biasa. Padahal Allah kata, benda ni besar, bukan kecil. Jangan main. Jadi pasal itu ulama tafsir kata, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga bila kita menghadapi fitnah. Baik. Saya ulang balik. Betul. Normalisasi. Betul. Ni. Saya ulang balik Cara yang pertama Allah sebut pada ayat yang kita baca dulu. Bila fitnah sampai pada kita tolak terus. Kita kata ni fitnah, ni tipu. Cara yang kedua, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang tu duk kata fitnah juga, kita kata mana saksi, mana bukti. Ini cara kedua. Dan cara yang ketiga ni, ulama tafsir kata ayat kita baca ni. Macam mana nak hadapi fitnah ni? Kita jangan meremehkan fitnah. Jangan. Ini cara yang ketiga. Letak dalam diri kita, jangan kita pandang ringan terhadap fitnah. Jangan sama sekali. Jangan kita pandang ringan terhadap fitnah. Bila kata fitnah saja, dia bukan ringan. Fitnah ni besar. Tu kena ingat para muslimin dan muslimat. Sekejap, saya tengok ada soalan dalam hati buruk sangka kan Ustaz? Ya, buruk sangka. Jadi pasal itu saya sebut tadi, kita minta ampun pada Allah. Okey, normalisasi ya, orang kata macam gosip liar saja. Betul lah. Jadi maknanya inilah zaman sekarang kan disebut apa, orang kata dia buat istilah-istilah yang nampak tak ada apa kan. Gosip liar, gosip biasa. Jom kita menggosip, dia kata begitu kan. Hari ni pula jom kita membawa, tu. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak kata benda ini kata Allah, saranan daripada Allah, bila kata fitnah, jangan meremehkan fitnah. Jangan pandang remeh, jangan pandang ringan terhadap fitnah. Walaupun fitnah tu nampak kecil sekalipun. Bila kata fitnah, dia adalah benda yang besar di sisi Allah. Jangan dok main. Itu. Ini orang beriman. Orang beriman ini. Dia sentiasa jaga iman, dia sentiasa berhati-hati. Maka menyebabkan muslimin dan muslimat datang apa saja fitnah ke dia, dia anggap benda ni besar, bukan benda kecil. Walaupun benda ni orang duk sembang kat mulut macam biasa dah. Duk sembang macam biasa, duk viral macam biasa. Macam tak ada apa dah. Tapi bagi orang beriman ni benda besar, bukan benda kecil ni. Kita tak mudah-mudah nak sebarkan fitnah tersebut. Tak mudah kita nak viral fitnah tersebut. Tidak. Pasal benda ni besar di sisi Allah Ta'ala. Ingat para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hati-hatilah.
Zaman sekarang ni, ingat, datang apa saja. Sekarang ni, macam sekarang ni bukan mulut lah, maknanya di viral macam tu. Datang apa saja pada kita ni. Datang apa saja. Bila melibatkan orang baik, melibatkan orang beriman, kita kata ni fitnah ni. Jangan kita sebarkan. Jangan kita sebarkan. Kalau ada orang masuk dalam grup, kita nasihat dia. Minta tolong padam balik benda ni, takut fitnah. Tu dia. Minta padam balik. Yang tukang hantar ni padam balik, tolong padam balik, takut ni fitnah. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, apa soalan tadi? Ya. Ustaz, perlu tak sebagai sahabat kita perbetulkan fakta tersebut? Ya, perlu. Kalau kita tahu benda itu memang fitnah, kena perbetulkan balik. Kalau kita tahu benda itu fitnah pada seseorang, kita kena pertahankan sahabat kita yang kena fitnah tersebut. Tu dia. Ni, mana kita perbetulkan balik ni. Macam mana yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di zaman dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ni pada masa itu sebagai governor, dilantik sebagai governor. Jadi masa sejarah dia jadi governor ni, ada berlaku satu peristiwa bagaimana ada orang ni, dia sangat tak puas hati pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kes saya tak pasti, wallahu a'lam. Tapi kisah ni dah hadis sahih Bukhari. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nak kata sini, orang yang amat tak puas hati. Dia tak puas hati ni dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dok kata macam-macam ke Sa'ad bin Abi Waqqas, dok kata, dok maki hamu, dok hina, macam-macam ni. Tak tahu pasal apa tak puas hati ni. Tu. Dan pada waktu yang sama, bukan sekadar dia dok maki hamu Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan dia memfitnah. Bila dia memfitnah Sa'ad bin Waqqas, pada masa itu Sa'ad bin Waqqas akan pertahankan diri dia. Itu dia. Dia akan menafikan fitnah tersebut. Orang tu maki dia, dia okey je. Tak apa, kau nak maki, makilah. Makilah berbakul tara mana pun tak apa, silakan. Aku tak heran pun. Makilah tara mana nak kata aku macam ni, macam tu. Pedulikan, aku tak kisah. Tapi bila orang tu fitnah dia, mereka cerita pasal dia yang tak betul, pada masa itu Sa'ad dia akan bercakap. Cakap dia, tujuan untuk apa? Pertahankan diri dia dan menafikan penipuan tersebut, fitnah itu. Itu dia. Jadi macam tu kita, sama ada fitnah tu pada diri kita ataupun pada kawan kita, pada adik-beradik kita, keluarga kita sebagainya, kita tahu ni fitnah, kita pertahankan. Pertahankan diri kita, pertahankan keluarga kita, pertahankan sahabat kita. Ni dia. Mana kita perbetulkan balik fakta ni. Ini kata ni tak betul ni benda ni. Ada yang tak kena ni. Kita sebut tadi kan, aku kenal dia, dia orang baik. Dia baik dengan Allah, dia baik dengan keluarga dia, dia baik dengan masyarakat dia. Dia takkan buat benda yang tak betul macam ni. Mana kita pertahankan dia. Itu dia. Ini sikap manusia yang beriman pada Allah. Dan nak menunjukkan kita tidak pandang remeh terhadap fitnah tersebut. Okey, baik. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga kata Allah, kita nak menghadapi fitnah tersebut. Okey. Seterusnya, firman Allah lagi. Walaula id sami'tumuhu qultum walaula id sami'tumuhu boleh tengok ada siapa boleh baca ayat dia? Saya tahu kitab saya ni salah baris. Walaula id sami'tumuhu qultum ke apa ni? Ada? Siapa yang boleh tolong baca? Ya Ustaz, betul. Qultum ma yakunu lana. Sebab di sini ditulis qal. Baris depan qultum. Baris depan Ya. Ini kitab saya ni dia terpadam sikit dia punya baris. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Apa kerana tiada ketika kamu dengar akan dia itu, kamu kata tiada saugia bagi kita bahawa kita bercakap-cakap dengan ini hadis ifki. Apa maksudnya? Muslimin dan muslimat. Ini kata Allah, cara yang ketiga
Cara yang keempat bila kita menghadapi fitnah. Itu dia. Allah jelaskan walaula id sami'tumuhu, dan apabila bila kamu dengarlah fitnah ni sampai kepada kita, qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Jadi Allah kata, kita kata apa? Tiada saugia bagi kita bahawa kita bercakap-cakap dengan ini cerita fitnah. Itu dia. Maknanya apa? Muslimin dan muslimat, bila saja datang fitnah pada kita, kita kata apa? Tak sepatutnya kita bercakap benda ni. Tak sepatutnya. Itu maksud dia. Maknanya Allah suruh kita ambil reaksi macam tu. Bila fitnah tu sampai pada kita, kata Allah, antara reaksi kita kata ke dia, tak patut kita cakap benda macam ni. Tak patut. Tak patut. Tak patut kita dok bercakap pasal fitnah ni. Tak patut. Tak patut. Tu dia. Maknanya bila orang sampai pada kita, kita potong macam tu. Potong macam tu. Orang tu sampaikan cerita pada kita pasal buruk orang, sahabat kita, keluarga kita, sebagainya, kita potong macam tu. Kita kata tak patutlah kita bercakap benda macam ni, tak eloklah, tak baiklah. Begitu. Ini cerita macam tak betul ni. Takut jadi fitnah berdosa kita ni. Kata gitu je. Muslimin dan muslimat, biar dia terkedu sikit. Biar dia terkejut sikit kan. Kita kata gitu, tak apa. Ini muslimin dan muslimat. Terus kita kata ni jangan cakap benda macam ni, tak elok lah. Jangan cakap benda macam ni, tak baik lah. Jangan cakap benda ni, mengganggu lah, tak mau. Aku takut benda ni jadi fitnah. Gitu. Boleh kata macam tu, kata Allah. Ini cara yang keempat, kata Allah, bila kita menghadapi fitnah yang sampai pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu cara dia. Boleh kita buat macam tu. Datang je cerita yang mukan-mukan, terus kita kata begitu. Jangan bercakap. Jangan bercakap macam tu. Kita kata tak elok cakap macam tu. Ini boleh dosa ni, takut jadi fitnah. Tu dia. Kan? Macam disebut tadi lah, kalau orang viral tu, tanya dia balik. Jangan kita cerita macam ni. Tulis balik ke dia. Takut jadi fitnah. Benda ni tak elok. Begitu. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat, Allah kata subhanaka hadza buhtanun azim. Tu dia. Maha suci engkau, ini tuduhan dusta yang nyata. Yang ni ketika kamu dengar orang-orang bercakap itu, apa sebab kamu tiada kata ini percakapan tiada patut dicakap dusta. Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Ni dia. Maknanya kita sebut tadi muslimin dan muslimat, jangan cakap benda macam ni. Subhanallah. Tu dia. Sebut nama Allah, kita ajak mereka ni supaya banyakkan zikir, supaya banyakkan beristighfar pada Allah. Tu. Daripada engkau duk cerita macam ni, daripada engkau duk sebar cerita aib orang, baik engkau berzikir pada Allah. Baik engkau beristighfar pada Allah. Kata gitu. Muslimin dan muslimat. Ini. Dah banyak kan cakap telajar, cakap orang kata banyak benda tak betul, dosa dah. Jadi kita kata ke dia, jangan cakap macam tu. Sudah-sudahlah, cukuplah. Kita tak payah cakap benda-benda macam ni. Kita banyakkan zikir cukup. Zikir, berzikir pada Allah, banyakkan istighfar pada Allah. Cakap benda yang baik. Tanya di balik, hari ni kau istighfar dah belum? Hari ni berapa banyak istighfar dah pada Allah? Tu. Hari ni dah baca dah Sayyidul Istighfar. Dah baca dah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqatani. Wa ana abduka.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata ke dia, dah saya do istighfar dah hari ni, sebab Nabi kata baca sekali saya do istighfar pagi, kalau mati petang masuk syurga, Nabi kata. Baca petang, kalau mati petang tu Nabi kata, malam tu kalau baca petang mati malam masuk syurga, Nabi kata. Tu dosa habis diampunkan oleh Allah. Tanya dia ni, janganlah cerita pasal orang, cukuplah. Tengok diri kamu sendiri macam mana. Kamu sendiri pun ada kelemahan kamu. Kamu sendiri pun ada kekurangan kamu. Kamu sendiri ada kehaiban kamu. Cukup. Banyakkan beristighfar, banyakkan minta ampun pada Allah, banyakkan zikir pada Allah. Itu sepatutnya. Tu. Muslimin dan muslimat. Kan ada hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Hadis sahih Al-Bukhari. Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, dia sentiasa berkata yang baik. Berkata baik ni apa? Cakap yang baik, cakap yang elok, cakap yang mendatangkan manfaat, beri ilmu, nasihat, benda baik saja, termasuk zikir, selawat, istighfar, sebagainya. Atau Nabi kata, diam saja. Tu. Kalau payah sangat, kita diam. Kan? Sampai buka mulut. Buka mulut time bila makan je. Time makan baru buka mulut. Begitu muslimin dan muslimat. Ni. Jadi maknanya kita diam je, kita relax, kita diam. Nampak orang tu masalah sikit, nampak orang tu salah, orang tu silap, orang tu aib. Kita diam, tak payah cerita. Tengok je cukup. Kalau orang tu buat dosa, tegurlah dia cara baik. Lepas tu kita diam. Begitu, lagi selamat kita. Ini Nabi kata orang beriman macam tu. Kalau nak cakap boleh. Tapi yang baik. Jangan fitnah, jangan mengumpat, jangan maki hamu, jangan. Jadi Allah kata ni ayat ni cara yang keempat. Bila kita menghadapi fitnah. Okey, jadi muslimin dan muslimat, cukup sekali itu. Kita akan sambung minggu depan. Ada lagi saranan cara-cara daripada Allah. Jadi insyaAllah cukup sekali itulah. Sebab daripada luar tu dah start selawat dah. Kalau ada soalan sikit, satu. Sila. Ada? Only one question. Ada? Silakan. Ustaz cakap orang putih tak orang ni tanya. Ajak Kak Feda macam tu cakap kita. Saya tak ada kot Ustaz, cumanya peringatan besarnya jangan mudah tertariklah dengan berita fitnah ni kan, viral ni. Jangan macam suka nak ambil part. Pada saya tu je lah, Ustaz tadi banyaklah peringatan ni. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Jangan mudah tertarik tu. Dengar sedap, dengar bagus, menarik, tapi jangan mudah tertarik. Bila ada unsur-unsur yang tak elok, ini fitnah, kita terus hindarkan. InsyaAllah. Especially dekat media sosial sekarang kan, dia tak perlu berbual, tapi komen-komen, tembak betul. Tu yang sayang amal. Allah adalah amal sikit. Betul. Hati-hatilah. Okay, nah. Grup banyak masuk bab politik, itu yang itu yang banyak. Jadi maknanya kena berhati-hatilah nak berpolitik. Politik tu boleh, cuma jaga-jaga. Dari segi mulut kita, cerita-cerita yang tak betul kita jauhkan. Jadi para muslimin dan muslimat di luar sana dah berhenti selawat, dah tunggu saya. Ustaz, Ustaz, maaf. Kalau kita dengar saja fitnah tu atau kita membaca, adakah kita tergolong di kalangan orang yang berfitnah? Nah, sebab itu yang disebut dan saranan daripada Allah tadi. Yang pertama, jangan kita meremehkan fitnah tu. Yang kita meremehkan benda fitnah tu, maknanya kemudiannya kita bercakap. Maknanya kita ni kenalah kita persoalkan balik benda tu. Benda tu disebar pada grup kita. Kita minta ke dia, katakan dia tolong padam. Takut ni fitnah. Kalau fitnah ni dosa besar ni. Cakap gitu je dalam grup. Tolong orang yang hantar ni tolong padam. Tolong padamkan sebab ni melibatkan marah orang, takut jadi fitnah. Selalunya jangan disebarkan.
Itu dah cukup, tindakan kita dah memadai dah sebenarnya. Itu dia. Sebab Tapi kalau kita tak tahu cerita sebenar macam mana Ustaz kita nak suruh dia berhenti. sebab itu kita kata tadi, kita sebut tadi, kita minta dipadamkan pasal takut jadi fitnah. Saat takut benda ni fitnah. Kita tak tahu apa ujung pangkal dia, tak tahu kisah yang sebenar. Jadi kita minta jangan disebarkan kerana takut jadi fitnah. Cakap je macam tu. Sebab ni melibatkan maruah orang, melibatkan peribadi orang, melibatkan kaiban orang. Jadi benda macam ni kalau kita terus sebar-sebarkan jadi fitnah sungguh. Jadi kita berdosa. Jadi kita sebut gitu je. Sebab kita tak tahu. Jadi kita minta jangan disebarkan. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Okey, saya silah. Ustaz nak tanya. Okey, yang sekarang kita tengok kadang-kadang tu yang fitnah tu orang yang ada background agama tau. Contoh macam ustaz. Kenapa berjadi macam tu? Itu saya pelik juga. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia kadang-kadang ni macam kita sebutlah peristiwa hadis Al-Ifki tu kan di zaman Nabi ni yang terpengaruh dengan fitnah tu bukan orang biasa. Termasuk sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun ada yang terikut dengan fitnah tu, pakat sebar juga. Tu. Sebab nak kata fitnah ni dahsyat. Dia boleh mengkaburi orang. Dia tak kira siapa. Jadi pasal tu kadang-kadang ni walaupun ada orang yang ustaz ke ustazah ke, kadang-kadang ni mungkin dari segi ilmu dia yang ni tak sampai ke dia. Ataupun lebih ikut pada perasaan dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia akan terpengaruh dengan fitnah tersebut. Jadi pasal tu bila kita berilmu, satu ilmu kena ada. Yang kedua kena banyak doa pada Allah. Minta supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada apa saja bentuk fitnah. Itu penting doa pada Allah. Sebab jadi macam iblis kan. Iblis ni dilaknat oleh Allah pasal apa? Sebab dia memang berilmu tinggi. Tapi sebab dia tak pernah mendoakan untuk diri sendiri. Dia tak nak minta pada Allah supaya Allah lindung dia, selamatkan dia. Dia tak pernah minta macam tu. Akhirnya dia dibinasakan, dilaknat oleh Allah. Jadi itulah maknanya, begitulah maknanya nak kata. Panjanglah cerita ni kalau kita nak sembang kan. Jadi sekadar itulah. Sebab saya ada lagi satu kuliah ni. Jadi saya terus tangguh. Dan siapa yang nak bersama-sama saya dalam kuliah seterusnya boleh terus bersama dalam online dalam grup ni. Bolehlah nak sertai sekali insya-Allah. Jadi kita tangguh baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sampai minggu depan.